Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ini kita nak masuk kepada PDPR kita yang berikutnya. Okey, hari ini kita nak masuk pada subtopik menentukan domain dan julat bagi suatu fungsi. Okey, so sebelum ni masa awak belajar tingkatan 2 yang cerita pasal hubungan-hubungan kan. Okey. Biasa bila kita ada dua gambar rajah macam yang saya terangkan, yang depan ni kita akan bagi, maksudnya ada satu set, dua set kan. Set yang belah kiri ni awak dah tahulah masa tingkatan 2 awak akan panggil dia sebagai objek. Manakala set yang duduk belakang ni awak akan panggil dia sebagai image. Okey, di mana awak nampak? So dalam objek tu kita ada, so bila kita nak terangkan objek, cara kita menyatakan unsur-unsur di dalam kita punya set ni kan. Maksudnya kita akan cakap kita punya objek kita tu adalah nilai-nilainya adalah 1, 2, 3, 4 lah. Manakala image adalah 3, 5, 7, 9, 11. Itu yang belajar dahulu tingkatan 2. Okey, objek dengan image ni. Okey. Lepas tu sebenarnya awak dah belajar juga pasal tentang domain dan kodomain. Okey, so macam kita punya jalan cerita hari ni nak cerita pasal domain dan julat kan. Okey, so domain tu maksudnya merujuk kepada set bagi objek. Dengan kata lain lah. Macam kat sini juga lah. Domain tu unsur X ialah nilai X yang boleh diganti ke dalam F, dia panggil domain. So kalau awak rasa tak boleh nak hadam ayat penggantian ni diganti ke dalam F ni, awak boleh guna dengan erti kata lain, domain ni adalah set bagi objek. Manakala kodomain merujuk kepada set bagi image. Maksudnya semua unsur-unsur di dalam kita punya bahagian yang kedua ni kan, bulatan yang kedua ni kita akan panggil dia sebagai kodomain. Okay. Kemudian julat tu pula siapa? Julat ni pula merujuk kepada kita punya, awak kena kenal pasti apakah domain dalam kodomain, apakah domain yang dihubungkan kepada kodomain. Dan nilai-nilai kodomain yang ada hubungan dengan domain tu sahaja kita akan keluarkan sebagai julat. Maksudnya bukan semua kodomain adalah julat, tapi semua julat adalah kodomain. Apa tu maksud dia? Kalau kita tengok kat sini kan, 3, 5, 7, 9, 11 adalah kodomain sebab kedudukannya adalah di dalam set yang kedua. Tapi bila kita tengok hubungan yang diberikan, 1 dipetakan kepada 3, 2 dipetakan kepada 5, 3 dipetakan kepada 7, 4 dipetakan kepada 9. Tetapi didapati 11 ni tak ada langsung pemetaan daripada domain. Maka bila kita nyatakan julat, dia hanyalah nilai 3, 5, 7, 9, iaitu nilai-nilai yang ada pemetaan. Ada pemetaan. Dengan domain. Itu dengan erti kata yang lain lah. So kat sini nilai-nilai yang sebenar muncul bagi F adalah julat. Maksud kodomain tu mungkin. Maksudnya mungkin tu maksudnya ada yang kodomain tu bukan kan sebagai julat. Okay. So selain daripada itu, awak kena ingat juga bila kita cerita tentang fungsi, ada 2 sifat fungsi yang awak kena pasti. Yang pertama kita panggil dia fungsi diskrit. Fungsi diskrit ni muncul dalam bentuk dot. Maksudnya ataupun fungsi diskrit ni juga adalah seperti ini. Ni pun kita panggil sebagai fungsi diskrit. Maksudnya hubungan dia tu ada one by one. Maksudnya macam apa tu, contoh Ali kepada Ahmad. Ni contohlah diskrit. Lepas tu Minah kepada Nisa, contoh. Maksudnya diskrit tu dia macam sebiji-sebiji. Gitu. Selanjar pula, bentuk 2 fungsi yang berikutnya, fungsi kedua. Selanjar ni merujuk kepada bila awak ada dalam bentuk graf. Graf yang kita panggil dalam bahasa continuous. Continuous graph.
Bahasa Melayunya graf yang berterusan lah. Gitu, continuous kan, berterusan kod kan, definisi dia. Kita continuous tu kita panggil dia adalah dalam bentuk selanjar lah. So bila kita ada dalam bentuk benda ni, bila kita keluarkan dalam bentuk kita punya graf macam ni graf fungsi lah kita panggil. So belajar tingkatan 2 kan, ni kau belajar kan cara untuk buat fungsi diskrit. Awak buat dot. Itu awak belajar tingkatan 2. So yang dekat X ni kita akan panggil dia sebagai domain. Yang dekat Y ni kita panggil, maksudnya fx ni kita panggil sebagai julet. Ingatlah, dalam bentuk graf kita tak ada kodomain. Sebab semua titik-titik yang diberikan, dia distance ni lah, titik yang kita hubungkan ni, maksudnya kita ada pemetaan lah. Titik ni merupakan pemetaan. So kita tahulah julat tu semua ada pemetaan kan. So bila kita buat graf, so semua dekat paksi Y tu adalah julat yang kita petakan lah. Sama juga dengan selanjar. So X dia tu domain, Y dia tu julat lah. Gitu. Okay, berikutnya kita tengok. Okay, ni contoh macam mana kita nak keluarkan domain, kodomain dengan julat. Okay, kita tengok contoh 4. Okay, kalau domain, bagi kita punya diskrit senang sahaja. Awak tengok sebiji dekat paksi pula dekat set yang bagi objek, keluarkan. Wajib ada curly bracket kalau untuk diskrit. Maksudnya sebiji data awak tu kan, unsur by unsur tu, awak wajib ada curly bracket. Saya panggil benda lah ni curly. Curly tu macam kerinting kan, bracket. Sorry lah, cikgu suka guna perkataan bahasa Inggeris, curly bracket lah. So bila ada domain, dia ada curly bracket. Sama juga dengan kodomain. Macam saya cakap, kodomain adalah sejenis set bagi image. So bila ada kodomain, kita akan senaraikan semua termasuk yang tak ada pemetaan lah. Okay. Julat. Julat kita tengok kat sini. Julat yang mesti ada pemetaan sahaja. Okay, itu cara daripada bentuk yang awak belajar tingkatan 2 ni kan. Tingkatan 2 belajar juga. Ni pun bentuk awak belajar tingkatan 2. Okay, yang dot ni kan B. Okay, B pun samalah. Okay, domain kita tengok. Di manakah awak punya titik-titik bagi X. X ni kat sini yang domain ni kena baca dekat X. So awak tengok mana ada titik nilai, iaitu negatif 2 kat sini kan. Ada dot. Ni ada dot. Cara baca dia 2 kat sini. Okay, lepas tu kat sini kita nampak antara 2 dengan 4 tu mestilah 3 kan. So sini 3. Lepas tu 4 dot. So kita nampaklah dia adalah domain kita. Maaf, saya terlepas pandang. Ni kosong ada. Lepas tu sini antara kosong dengan 2, 1 kan. Okay, so nyatakanlah semua tu cara baca. Domain tu maksudnya awak merujuk kepada koordinat paksi X. Okay. Manakala kodomain, okay, saya ambil warna biru biar nampak. Kalau kodomain merujuk kepada paksi Y di sini kan. So kodomain dia adalah kat sini. Antara kosong dengan 2, 1. Lepas tu kat sini lagi. Sini kan. Sini kita tahu. Ni 2. Okey, ni 2. Ni 3. Lepas tu sini apa ni? Ni 4. Lepas tu sini 4 ada lagi. Kan nampak? Kebetulan dia ada 4 ni 2 kali. Ni cara baca. Kita baca kat sini tau. Saya baca ni dekat paksi Y. Sini pula siapa? Sini antara 4 adalah 5. Kan? Tu cara baca bagi Y. Kalau awak ada masalah untuk baca koordinat, masalah lah awak dah baca graf ni. Saya bantu awak dekat sini. Okay, lagi sekali. Sebab saya takut awak tak nampak Y tu macam mana kan. Okay, saya buat lagi sekali cara baca. So Y dia, titik ni ke sini 1. Titik ni ke sini 2. Titik ni adalah 3. Titik ini adalah, 4 ni ada 2 kali kan. Titik ni adalah 5. So, bila kita buat kodomain, kita dapati ada pengulangan 4. So, 4 ni tulis sekali je. 1 kali je. Walaupun dia ada 2. Sebagai image kan. Awak tulis sekali je dalam set kita ni. Okey, julat macam saya cakap tadi. Bila kita ada dalam bentuk graf, automatik semua kodomain kita ni merujuk kepada julat juga. Dia automatik. Dia akan sama.
bila kita ada bentuk graf. Okey, kemudian kita pergi kepada C. Okey, C ni saya nak terangkan. C boleh senang sebenarnya, cuma cara awak kena lihat penulisan. Ini cara tulis. Awak kena tulis. Okey, lagi sekali kita tengok domain dia merujuk kepada paksi X. So bila domain, kita tengok di manakah graf ini bermula. Mula kat sini kan. Akhir dekat sini pada paksi X. So kita tahu mula dia nilai dia kosong. Akhir sekali 3. So cara nak keluarkan kita punya domain adalah dia mesti X tu duduk tengah-tengah. Gunakan ketak samaan. Mula dengan kosong, akhir dengan 3. Sentiasa guna ketak samaan inilah. Sentiasa guna. Kita guna ni je. Tak payah duk kata-kata tengah guna benda lain ni. Tak ada tak ada. So sebab itulah jawapan dia macam ni. Okey. Sama juga kodomain ataupun julat. Bagi dalam bentuk graf, kodomain dengan julat adalah benda yang sama kan. Okay. So lagi sekali kita tengok dekat graf ni daripada paksi Y. Ini bagi paksi Y. Dia mula dekat dengan 3. Tapi awak kena tengok titik minimum dia. Maksudnya nilai Y yang paling kecil. Ni kita tengok Kita tengok. Ni adalah nilai Y paling kecil yang boleh nampak dekat graf tu. Dekat graf tu kat mana nilai Y paling kecil? Okey, kemudian kita tengok apakah nilai Y yang paling besar. Macam tadi saya cakap mula dengan akhir. Kalau X kita ingat mula akhir. Tapi Y tak semestinya macam tu. Kita mula dengan 3 tapi 3 tu bukan nilai paling kecil. So kena hati-hatilah. Okey, ni adalah nilai paling besar. Macam saya cakap dekat Y kita tak mestinya titik itu berakhir adalah titik paling nilai paling besar. Tak. Dia mungkin berakhir dekat nilai yang paling kecil. Dia tak mestinya. So kalau dekat paksi awak kena ingat besar dan kecil lah. So cara tulis dia macam tadi juga. Okey, kita tahu siapa paling kecil adalah 2. Siapa yang paling besar adalah 6. Kan ni 6 kan. Okey, 6 tu tadi. So sebab dia adalah dekat paksi Fx. So, ingat paksi Fx lah. Memang dalam satu kata namanya paksi Y. Tapi bila kita fungsi, kita gantikan Y tu dengan Fx. So, macam tadi saya cakap, dia mesti ada simbol kurang dan sama je. Dia tak ada yang lain lah. Okay, sebab tu jawapan dia macam ni. So, automatik. Kalau awak dapat kodomain, dia adalah automatik. Dia adalah juga julat. Okay.